okay. Okey lah, bertahan lah. Yalah, tahan lah. Saya pun dah tak tahu macam mana nak tahan lagi dah. Surviving apa yang ada je lah. Betul lah tu. Buat masa ni apa survival mode kan. Survival mode. Apa yang ada kita pegang je dulu. Jangan kasi lepas. Boleh nak plan apa pun lah. Berehat lah. Yalah. But anyway, thanks lah for calling. Thank you for obliging bang. No problem. But yalah, I've been following juga your interview apa semua. Thank you. Okay lah, good lah. Bagus lah buat macam ni. Korek-korek balik semua ni. Yelah. Betul lah. Betul lah. Alhamdulillah daripada 20 orang dia naik sekian banyak. Ramai lagi orang yang nak dengar sejarah-sejarah industri muzik kita kan. Yes. So dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu. Especially people macam like me, people behind the scene, memang lately ni lah baru orang consider sikit. Last time masa tengah sibuk tak ada siapa ambil tahu, and kita pun tak ambil tahu. Kita tengah sibuk, tengah banyak kerja. But sekarang ni okay lah, ada yang ada pick up sana pick up sini, buatkan benda tu macam baik tadi. Betul. Saya sebenarnya menonton juga abang punya interview dengan Iswau. Lepas tu saya pergi tengok abang punya YouTube channel semua. Saya dah hasrat dah lama dah nak ada satu session abang. Thank you. Saya fikir ini perbualan-perbualan ringan dulu Okay, warm up dulu. So saya fikir dalam keadaan kita menghadapi keadaan yang kita hadapi sekarang ni, ialah masa yang paling mustahak sekali untuk kita raih segala kreativiti yang kita mungkin ada. Ya. Kan? Inilah masanya. Dan dalam keadaan kita semua terperuk masing-masing individual dengan keluarga kita aja. Sebenarnya inilah satu masa untuk kita saling berhubungan antara kita dan bagaimana kita boleh saling mengangkat satu sama lain lah. Yes. Itulah saya percaya tu yang saya cakap Iswau semua tu. Saya nak berbual dengan semua orang termasuk abang ni semua. Bagaimana kita kalau kita sekarang ni, saya pun sedar abang pun sedang building up your YouTube channel kan. Satunya cara untuk kita saling berjaya ialah kita tolong angkat orang punya barang. Yes, exactly. Ini bukan sampai kita boleh angkat sendiri, tak boleh. Ya. I pun memang nak cakap macam tu juga. Pasal lately ni, sebelum ni ada satu member posting kat group lah. How Indonesia survive. How the musician dia orang survive. Actually very simple lah. Kita je tak perasan. Dia orang dengan rakyat dia orang. The campaign is, ni bukan dia orang punya campaign lah. Bila I baca artikel tu, I teringat I merasa macam nak buat, nak develop lah satu campaign. Campaign dia tadi lah. Sokong tu. It's a very simple. Like, subscribe and share. Simple. If you like, you don't have to pay. Yeah. You tak payah bayar apa. Yang penting sekarang, you tengok I punya YouTube. You suka ke, you tak suka ke. You like lah. You subscribe and you share lah. Kalau 1% from 30 billion penduduk Malaysia buat pun subscribe, dah berapa lah. Dah 1,000 lah. Mungkin dia orang tak perasan. That is how the simplest way dan boleh jadi happening. Pasal saya tengok macam yang terror macam sekarang ni apa ni Puja 800k punya subscriber. Dan kita pula baru nak start. Betul. Dan saya baru nak start, saya tengok, wih, macam ni So, bila fikir-fikir balik, kalau boleh link semua ni, everybody pass dia punya fan, share dengan dia punya fan tak payah keluar duit. Ya, betul. Correct. Betul tak? Saya tak pernah lah dapat duit daripada YouTube, tapi I think you mesti dah dapat punya. Dapat, tapi sebenarnya bukanlah
besar. Ya, tapi syukur alhamdulillah. At least something to give you momentum. Exactly, you're right. Kan, nak jalan lagi tau. Nak buat lagi, and buat lagi. Macam, yalah pasal dah tengok, daripada macam you cakap tadi, daripada 10 orang subscribers, 100 orang, and now you can see your subscriber. Dan growing. Orang pula baru nak kick off ni, wow, kadang-kadang teringat, kadang-kadang tak teringat. Ya, betul. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. But anyway, yalah, inilah yang ada sekarang tu. This is how entertainment today, COVID restriction kan. Yalah, eloklah. Kita belajar juga samping. Paksa balik buat, tapi tak buat langsung lah. Betul, saya agree. Dan dengan kita saling angkat-mengangkat kawan-kawan kita, sebenarnya kita sedikit pun tidak kehilangan sebarang perkara. Langsung tak ada. Malah dapat kita pahala. Betul. Apa musatira sebenarnya saya memang puas nak cari ayat yang sesuai for mukadimah. Tapi selalunya apa yang saya fikirkan akan bila saya berbual dengan orang lain selalunya jadi. Jadi kalau saya all over the place nanti you just bear with me je lah sebab apa kita akan mungkin pergi all over the place. Sebab apa? Of course. Antara sebabnya adalah Musatira tu adalah satu orang, nombor satu, dia adalah musician. Di kalangan para pemuzik orang kenal dia. Itu nombor satu. Nombor dua, Musatira tu telah berada dalam music industry apabila saya masih lagi di bangku sekolah. Jadi okeylah, saya lepas, saya nak habis sekolah lah. Kita lebih kurang dia sama umur ni. Abang tahun 60 berapa? 66. Okey, saya 69. 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. Tapi kita mesti masa time wilayah kompleks, pertama kompleks semua dulu, kita mesti bump into each other. Yeah. Kalau kita 50 punya gang ni, mesti wilayah kompleks. Wilayah kompleks, Helayan, Nurul Studio. Ya. Amira Studio. Doremi, itu yang belah pertama ni kan. Babylon. Masa time tu memang kita ni lah. Tapi saya nyoba time tu lah. Bakat saya dalam betul-betul proper music ni kurang kan. More on broadcasting punya experience saja. Taklah sangat pun. Tapi your experience tu macam apa, 30 since the 80s tu banyak Jadi untuk saya congkil pengalaman tu, bahan-bahan yang bermanfaat tu memang sukar lah kan. Walaupun ada 2 jam kita dapat sama, tapi memang because pengalaman tu lebih luas untuk dirangkumkan dalam 2 jam. So okay, tapi ada beberapa perkara saya nak tanya dulu. Satira tu sendiri, setaya kan? Setaya. Macam mengajuk, macam mengenakan apa, buat joke yang menyindir, friendly. Joke yang friendly lah kita. Spoof ke macam tu kan. Nak kena-kenakan orang, tapi dengan cara yang humorous, dengan cara yang fun lah, seronok lah antara kita. Dan Satira tu sebenarnya is a rock band. Betul tak Yes. Betul Bagaimanakah you all nampak pada masa itu satu rock band fully distortion, fully wired menggunakan nama Satira? Adakah ia kena? Actually masa tu kan konflik RTM suruh tukar nama Melayu kan. Kita punya nama actually Mixed Blood. Right, Mixed Blood. Mixed Blood. So semua budak-budak ITM lah. Saya dulu daripada ITM Melaka pergi ke ITM Shah Alam and join Mixed Blood. Mixed Blood dah exist dekat sana dah. So dia orang dah memang budak-budak Sarawak campur budak Pahang, campur budak Singapore. So masa saya sampai tu I'm
85, 86 dekat Melaka, 87 masa sebelum masuk ITM lagi actually. Dah kenal. Satu saya baru main KL back in 1984. Saya dekat UTM. So in first place masa tu dapat mechanical engineering kononnya. So masa duduk dekat situ kita dah pergi jam-jam dekat ITM dah. So spirit tu sebenarnya nak pergi ITM lah. Tak ada dekat ITM. Tapi dah tak ada offer. So masuklah dekat ITM. So first year, lepas tu dah kena klik lah. So kita dah kenal before that lah kan. Jadi bila dah masa sampai 87 tu macam sebelum tu sebelum tu macam mana kita jam convocation every branch dekat ITM yang ada hantar band, hantar rap. So kita pun pergilah jam. Saya masa tu represent Melaka punya band, ITM Melaka punya band. So masa tu dah mula berjumpa lah. Dah jumpa dekat backstage. Okay, one day when you come, kita join sekali apa semua. So bila dah sampai sana 87, sampai je dah jam lah. Yang shocknya I siap extend satu semester just to be together lagi kat dalam. Pasal yelah, memang nak make music. Memang itu dia semangat dia tu. And then bila dah masuk cyber 88 keluar, Grab keluar, we bring Mix Blood keluar. Kita bawa keluar, kita jam-jam masa tu jadi resident band dekat Padang-Barannya Funfair. So kita opening untuk banyak band lah masa tu. Opening untuk Black Shade, opening untuk Rabi Sarip, opening untuk banyak lah boleh kata. Every night kita perform dekat situ. Pandamaran. Bila dah habis semua tu, dah Pandamaran, yes. Kita dah keluar tu, dah kita masuk Expo 30 tahun dekat Maju Junction dulu. Sekarang ni Medan Mara. Sebelah pertama. And that time kosong lagi. So masa tu 89 tak silap 88 atau 89. Loving Bond dapat nombor 1. So kita dapat nombor 2. Loving Bond nombor 1. Kita Loving Bond. We was discovered by Rano, Utopia punya drama. Masa tu dia dengan SES Record. PR manager. So dia bawa kita itu yang start kita dengan SES record first album. Mula-mula Ramli Sarip pernah produce. Lepas tu Abang Ramli, Datuk Tukang Sibuk. So kita diproduce oleh Jose Thomas dengan John Go. 5 lagu. Yeah. So record dekat King masa tu. So bila nak release album tu daripada Mix Blood tu kena tukar. Jadi Melayu itu yang jadi Satya. Daripada Setaya. Dan dicadang oleh singer lah. Loran. Because dia ni dia suka membaca. Dia suka sangat baca, dia suka melukis. Dan art dekat dia was very strong. Jadi lirik semua banyak dia yang buat. All this bombastic words ni apa semua ni semua daripada dia lah. Desi Ternata second album patut jadi surat dari apa Hiroshima surat dari Hiroshima. That is sikit tu lah. Bila kita bertukar jadi Satira. And okay jugalah kita rasa macam sebab kalau bubur macam Mix Blood tu macam berat sangat kan. Kenapa mix blood in the first place? Because budak-budak Melaka, budak-budak Sarawak, budak-budak Pahang, keyboardist orang Pahang, penyanyi orang Sarawak. I see. Jadi kita join ni, itu yang dia kata mix blood lah. Mix blood brother lah, something like that lah kan. Jadi
Tapi masa tu memang shock. That was the best time. Dari segi apa bang shock dia? Dekat ITM tu the best. Dekat ITM tu itself lah. Pasal havoc masa tu. Last dah. Dan nak masuk ke sekarang punya style lah. Sekarang everything disco class kena pakai collar, kena pakai tie. So our time masih last lah, kita pakai round neck t-shirt, lepak, vest. 2 bulan masuk, 2 bulan register, 2 bulan kelas tak pernah masuk. Enjoy. Sampai lagi sebulan 2 bulan lecturer dah panggil lah, tuan kaput. nak buka tadi. But yalah, best time lah. Banyak aktiviti tu. Asalnya Kedah Saya Kedah, Jitra. Dari satu kampung dari Toki. Macam mana started main gitar? Ya? Macam mana boleh started main gitar? I start main gitar standard 4, standard 3 itu punya duit snack. Masa snack kan dapat duit. Orang tua dulu selalu bagi token sikit lah kan, bagi duit kan. Jadi saya dapatlah collect dekat RM100 lah, RM100 lebih sikit. So masa tu kita tung was RM46 ke. Gitar apa? Kita tahu itulah. Gitar apa tu? Gitar pun tak tahu apa brand. Kapok. Tapi geng-geng adik-beradik kapok lah. Kapok baru RM39. RM46 tu mahal gitu. Fair Lady ke apa ke? RM39 dia fine sikit daripada kapok. Dia better sikit daripada kapok Ada better sikit. Beli kat mana? Kat bookshop ke apa? Dia kemas sikit lah. Bukanlah plywood sangat budget sekarang. Dia plywood dia solid sikit lah. Elok sikit lah. Macam sekarang punya kapuk betul-betul plywood. Masuk sebatang keluar jadi gitar kan. Macam tu plywood dia strong lagi. Nice lagi lah. Beli kat kedai bookshop ke? Urat pun cantik lagi. Beli kedai bookshop masa tu. My partner. Memang bukan pergi kedai gitar. Mana ada kedai gitar tu kan? Tak banyak kedai gitar. Kalau music school, music punya equipment memang kedai buku lah. Kat situlah jual bola basketball, dekat situlah jual gitar sekali kan. Jadi balik tu, bila gitar tu dah sampai, saya dekat rumah pakcik masa tu. Dekat Kolej Sultan Abdul Hamid, sekolah tu. So, tak sabar nak tengok gitar tu kan. Tak sabar nak main, tapi tak boleh main. Tak pernah main. Kat kotak, petik sekali. Dengan seronoknya. Tutup balik kotak, duduk kat tepi kan. Tapi tak boleh nak main. So, okey lah. Bila dah habis tu, balik rumah, barulah ayah aku bagi buku satu. Okey. Nak main sangat, ikut aku. Dia memang very talented gitaris. Ayah saya memang, dia lah yang bagi saya semangat. Dia musician ke saya apa? masuk Yamaha Music Class, everything apa semua. Saya yang degil, saya tak masuk. Dia cikgu. Dia cikgu. Tapi dia aktif lah. Dia ada buat biaya punya band lah macam tu. Dia lah ajar saya daripada orang tu tengah main bola, saya kena main gitar. Jadi mula-mula happy, lepas tu dah jadi stres. Yalah, kita duduk seorang ni, orang lain bumbang-bumbang huri-huri. Tapi yalah, bila dah fikir betul-betul itu yang kita minat kan. After that pakcik saya balik. Pakcik saya masa tu dekat di sekolah, dia belajar dekat USM. Saya punya idol lah, uncle saya ni. So dia balik, dia lah balik dengan rambut panjang semua. Okay, ini dia rock. So dibuka dia punya record punya collection. Masa tu Grand Punk, Queen, Deep Purple, Cactus, macam-macam lah. Dia punya collection. Jadi first time baru saya dengar. Tapi tak faham. Because sekolah rendah lagi, baru boleh main few song lagu simple-simple. Kasih sayang
Dan lalu indah CFG itu simple thought Lepas tu bila dah saya masuk standard 5 saya dah boleh main sikit lah. So bila standard 5 sekolah saya pun ada muzik. Baru start ada muzik punya jadual. So jadual muzik sekolah saya masa tu hari Selasa. So hari Selasa saya bawa gitar. Saya tak payah masuk kelas. Saya duduk dengan cikgu muzik saya satu hari tu saya memang backing semua yang masuk belajar muzik. Saya lah tukang main gitar, tukang company dia orang. And alhamdulillah my first performer is standard 5 atau standard 6 je lah. Masa tu sekolah nak perasmian sekolah. Jadi Tun Mahathir resmikan sekolah. Tun Mahathir pula orang Kedah. Jadi masa tu dia Menteri Pelajaran. First performer saya main depan dia lah. Sekolah punya tu. And then daripada sekolah tu saya dapat masuk sekolah menengah. Form 1 I was discovered by budak-budak Form 4 suruh main keyboard dekat band dia orang. Bila ada budak Form 4 dengan kita, we are very strong lah. Siapa pun tak boleh kacau lah. Senior lain tak boleh kacau. Itu yang fun betul. Sampai Form 4 ada satu kejadian lah dekat sekolah. So kita kena kick out dari sekolah. Kejadian apa tu? So daripada sekolah kat Sungai Petani, kita balik ke sekolah kat Litera. Kejadian ni memang kelakar lah. Cikgu nak cari rokok. Cikgu nak cari rokok? Okay. Biasalah spot check kan. Spot check. Cikgu nak cari rokok kita orang. Spot check. Cikgu memang nak cek pasal kita orang. Saya mengikut ceritanya sekolah boarding school ni, bila Form 3 nak pergi Form 4, mesti ada yang nak kena kick pasal ada orang luar yang nak masukkan. Contoh anak pegawai mana-mana kan. Jadi mana yang budak-budak yang wanted ni, dia orang akan cari case. So memang aim. So dia jumpa dia orang nak cek rokok, dia orang jumpa gambar lain, gambar kita orang tengah ada pelawak melawak. Tengah melawak, tarik kain member, terlondeh apa semua. Ambil gambar. Jadi from that gambar, kita ambil gambar. Dia seronok aja. Sekali cikgu jumpa gambar tu. Bila dia dah jumpa, daripada situ dia orang buat case. And I pun sajalah cerita lah because of the experience. So bila dia orang dah jumpa gambar tu, kita tarik kain member. So dia orang tak tahu apa nak tuduh lagi. Rokok tak ada, apa tak ada. Jadi dia orang tuduh kata kita orang ni gay. 8 orang yang ada dalam gambar tu gay. We don't know tau. Kami tak tahu. Kami duduk je tunggu. Dia orang panggil tau. Memang torture. Pagi kasih apa semua. Last sekali panggil parents datang. Parents datang. My father daripada Sungai Petani nak balik ke Jitra tu, bawa saya balik, kita orang kena gantung 2 minggu. Dia diam. Selalu ayah saya kalau macam ni punya kes, dia memang bantai saya 2 jam lah dalam kereta, memang kena. Sekarang ni dia diam. So sudah sampai balik Jitra semua, dia diam je. Bila diam, okeylah, kita pun dah ada diam, okey. Tak tahu apa. Few years back, baru ni, kita buat reunion dekat sekolah. Reunion dekat KL, tapi bash kita orang lah. So jumpalah balik geng-geng hak yang kena tendang lah, dengan hak yang tak kena tendang apa semua. Jumpa satu kawan dia cerita buka balik. Dia cakap masa dia nak kahwin, dia cakap dekat ayah dia nak kahwin. Pak, saya nak kahwin. Ayah dia angkat dengan Alhamdulillah. Peristiwa silam tu menghantui bapak dia. Bersyukur dia kata. Aku ingatkan. Bila dia dah bagi tahu tu, cerita kat kita orang, barulah saya terfikir, patutlah ayah saya boleh diam sepanjang jalan. Rupa satu fitnah yang paling besar dia orang sudah buat kat kita orang. Jadi kita pun tak boleh buat apalah kan. Sekolah dah keluar dah. Apa semua dalam sekolah biasa apa semua. Jadi
Kita jumpa tu semua, and everybody 8 orang yang dalam grup tu tak tahu yang cikgu sampai cakap kami ni gay. Korang tak tahu apa tuduhan yang korang kena? So bila dah declare tu, okey lah, kita okey lah. Itu cerita lama kan, tapi itulah dia macam-macam dia nak tuduh tapi tak clear. So dia ambil ke alasan sebab kita orang ni 8 orang komplot satu geng gay. Saya pun tak tahu lah macam mana dia berpusing cerita tu. So 2 orang saya keluar, saya dengan my friend. Yang lain masih duduk kat dalam lah. Ada yang dapat yang paling pailang punya, dia dapat social science. So daripada science stream, dia convert pergi buat accounting dekat sekolah Jenang. And he become professor dekat UM. Hui. Kepala yang kena public gaming tu, dia professor. He's a professor. Itu tak tahu macam mana boleh terkona masuk tadi. Tapi itulah dia sekolah. Saya masih curi-curi pergi main band dekat sekolah. Memanglah best friend kat situ kan. Jadi ada satu malam tu saya kena kejar dengan cikgu. Bila dah kena kejar dengan cikgu, atas kesalahan apa tu? Lari keluar. Kesalahan seluduk masuk. Saya sebagai student luar, saya dah kena keluar, dah kena tendang. Saya masih lagi seluduk masuk pergi sekolah tu, pergi jam kat sekolah, main depan cikgu. Belum respect. Kemaruk betul. Kemaruk main muzik gila punya. Jadi bila cikgu dah kejar, tanggup daripada Citra tu. Masa tu saya ingat dalam pukul 10.30 lebih, dekat pukul 11 lah. Tu saya lari keluar, on the way nak rumah mayat hospital. Saya jalan seorang-seorang. Sorry, lari keluar, lepas tu apa? Saya dengar rumah mayat je? Ya, masa lari keluar, sebelum saya nak pergi ke bus stand dah. Nak lari, nak balik ke Citra. On the way nak pergi tu, sebelah kiri kubur Cina, sebelah kanan kubur Hindu. Depan sikit rumah mayat. Cikgu sampai, kita takut tau. Saya punya takut kat cikgu, lagi takut bagai hantu. Saya duduk dekat batu nisan Cina yang besar tu. Saya sembunyi kat bawah tu tau. Saya sembunyi. Lepas tu dalam duduk sembunyi tu, saya dengar bunyi motor. Saya kata dalam hati, kalau aku keluar jumpa cikgu ni, sekurang-kurangnya cikgu ni dapat hantar aku pergi ke bus stand. Tak gaduh aku nak jalan kaki. Dan lepaslah rumah mayat naik motor dengan cikgu. So dalam duduk dalam kat batu nisan tu, saya lompat keluar dan tahan cikgu. Saya serah diri kat cikgu. Cikgu pun, kamu ni Mustafa, tak habis-habis dah keluar sekolah pun cari pasal lagi kat sekolah. Okey lah, cikgu pun gelak lah. Tak apalah bos, nak buat macam mana, kamu dah memang macam gini. Dia hantar saya pergi bus stand. Saya pun sampai bus stand, saya terus ambil bas, terus balik ke Alostar, balik ke rumah, sampai rumah balik. And that was the last time lah saya balik ke sekolah. And masa tu lah saya start kenal rock. Sini-sini lah yang bagi kaset lah masa tu. Scorpion Made in Japan, Deep Purple, Van Halen, Judas Priest. Dia bagi Form 5. Habis SPM, saya pinjam duit mak saya. Saya pinjam duit mak saya 300. Saya buat bisnes bunga api. So saya jual bunga api, satu meja lah, 8x4 nya tu. Tolong bang, saya dapat beli gitar satu, elektrik gitar. Gitar apa? Ya? Gitar apa tu? Kasuga. So biji macam Gibson Les Paul, cuma tulis dekat atas Kasuga. Japanese punya gitar. Memang cantik, memang best. So start pada tu, pergi mana pun saya bawa lah gitar tu. Baju tak bawa pun tak apa, gitar bawa. Gitar dengan satu small amplifier. Masa tu M kecil ni tak macam sekarang banyak jenis. Dulu brand apa, Piggy, I still got mana dari tahu. Tapi itulah dia. So pergi mana pun bawa gitar tu, main sampai puas. Sampailah 89 dapat offer recording, 89 juga release.
Pakai gitar Kasuga tu? Tak, masa tu saya dah pakai Kramer. Oh, syok lah mula-mula dapat tu. Seronok lah. Enjoy lah. Disebabkan pengaruh Van Halen lah. Van Halen memang dia tengah hot lah masa tu. Oh, itu. Memang masa tu dia tengah hot. So Kramer tu bermahaja lela lah masa tu memang dia punya lah. Dia punya ni lah kan. Track saya punya gitar macam Van Halen juga dulu. Bahasa muzik-muzik 89 tu. Azwan Ali lagi masa tu. Gitar saya strap sekali lah masa tu. Pencalonan kita tu tak silap saya sama dengan Gersang. Gersang masa tu second album. Masih Aku Terasa. Mula-mula second album saya tak ingat. Tapi masa tu Kid dah tak ada lah. Kid dah join Search. Sampai lah sekarang. Yang muzik-muzik tu lagu mana satu Satira? Kau Masih Ku Cinta, first album. Wahai kekasih ku, dapatkah kau rasakan? Itulah yang bawa lagu Jonggo. Jonggo masa tu tengah hot lagu Jonggo. Jonggo tengah hot masa tu. Dengan Pelangi. Dengan Ali kan. Dengan Ali. 5 lagu Jonggo, 5 lagu lagi Jose Thomas. Jose Thomas was a very great musician. Saya rasa saya bersyukur saya dapat dia produce saya punya album. Dia yang expose saya. First kali expose saya on recording side. Masa saya tengah record first album tu. Kita tengah yalah sebab masa dulu recording susah. Kalau nak buat demo kena pakai double deck player. So belah kiri main, belah kanan record. Kalau dah habis masuk tape tu belah kiri balik, masuk satu tape belah kanan, main lagi on top. Lepas tu same proses banyak kali. Tak sangka dengan proses tu saya manage to record 5 lagu satu hari, which is bukan kata producer saya terkejut lah, sound engineer apa semua, wow, you very good, mana you belajar, you memang boleh baca ke? Saya tak boleh lah baca, tapi tak boleh lah macam baca buku, baca muzik tu. Nak kira-kira sikit boleh lah kan. First session dengan Jonggo 5 lagu lipat habis. Tapi saya tak boleh, masa tu saya tak lepas main akustik saya tak biasa. Dan dalam studio kita mikrofon kat depan, tak boleh move bising tak boleh. Saya surrender terus, saya kata John, saya surrender first album masa tu untuk acoustic session lah. Saya pun tak berani lagi. And then bila dengan Jose betul-betul bagi saya satu dimension baru di mana dia betul-betul buat proses band punya. Macam mana tu bang? Dengan John kita punya kehendak, kita punya nafsu kita macam mana. Tapi Jose dia panggil kita pergi Yamaha. Masa tu Jose memang very strong dengan Yamaha Music School. Dia panggil kita pergi sana, kita record demo dulu kat situ. Record demo. Buat demo balik lagu sendiri apa yang nak main tu. So banyaklah saya exposure first time saya tengok live recording macam mana nak buat dekat Jam Studio. So bila dia dah record kita punya demo, dia buat balik demo tu, dia buat dia punya homework. Bila datang balik recording, ada certain song dia masuk guide, ada certain song saya masuk guide. Kebanyakan saya masuk guide. Bila saya masuk guide, saya main macam biasa, macam yang saya praktis, apa line-line semua. Okay, bila dah start buat drum apa semua, benda tu dah jadi lain, dah berubah daripada yang asal tu, dah jadi benda lain. Tapi based on asas muzik yang kita orang nak buat. So dari situ barulah saya nampak, oh, this is arrangement. Bila kita sembang dengan dia, baru dia cakap, inilah arrangement. You bukan tak boleh main, tapi you tak ada vocabulary yang cantik-cantik to put on the music. So I just put that vocabulary masuk dekat situ, ganti vocabulary tadi yang biasa-biasa masuk dia gitulah. Jadi bila attack itu tak ada, tak tahu tengok-tengok dalam finish punya produk ada. Jadi saya amat rasa, oh, kita baru kan, kita pun bukan background music terror gila. Kita cuba by heart sendiri, belajar dengan member, pergi masuk kampung jemput otai dia kan. Bila dah record tu, dia pun discover dia, tengok, okay, I got certain technique yang
Dan dia sendiri pun susah nak buat. Jadi kita macam biasa je. Tapi bila dia cakap, no, you ada your style. But one day, after few session, kita dah record. Dengan dia saya kena banyak hari sikit. Saya tak macam dengan John. John 1 hari je settle. Dengan dia, saya ingat 2-3 hari juga. Ulang jugalah. Dia detail. Bila kita pergi recording, dia bawa gitar dia 3-4 biji. Bawa satu gitar tu 12 string, kepala macam kepala violin, melengkung-lengkung macam siput, apa semua. Panggil saya, okay, buka book kereta boleh. So, they're very committed. Last kali ada satu Gibson semi-solid, ES385 ke 3 apa tu saya tak ingat. Syong. Itu yang dia bagi saya. Okay, rhythm kena macam gini, sound kena distortion kurang sikit, gelam. Tapi saya very blur lagi lah first time kan. So one day dia cakap, Mus, are you free Sunday ni? Dia kata, free. Bila-bila apa free dia cakap. Ada apa bos? Jom ikut I. Kita buat session. I nak bagi you session. Kita macam, yalah, memang itu yang kita nak. Album tak siap lagi, dia dah bagi lubang session. Jadi, wow, seronok sangat. Pergilah session dekat Gaya Studio. Masa tu Zodiac album. Saya main 5 lagu. Solo saja. Solo saja. Rhythm semua dia dah main. Semua dia dah main? Solo je? Solo je dia nak saya main. Kebetulan masa tu Eka Matra tengah recording dekat Gaya Studio. Dia pun dah bawa, dah bagi tahu sebelum pergi tu. It's one and very good. Budak ada main, wow. Dia memang appreciate dia musician kan. 2 hari juga, 2 hari, 3 hari macam tu juga. Jadi, and they're very happy. Itu ada, ini tak mau. Banyak lah yang dia tunjuk. Lepas tu siap je first album, sambung balik. Lepas tu dah tak ada kerja. Lepas kita tak ada kawan lagi. Dia seorang je baru kawan kita musician yang ni kan. So yang lain belum ada kawan-kawan lagi. Jadi termenung lah balik. Jadi macam biasa lah main pantai balik, main Kenuri balik. Kenuri pun main rock dulu, main Iron Maiden kat Kenuri. Alau dengan pantai. Aces High. Aces High macam tu kan. Halut Bidai Name. Bila dah balik tu, start balik macam biasa je lah. Benda The Great lah, Rhyme Ancient Mariner. Rhyme of the Ancient Mariner. Dulu main. Dulu main, seronok dekat lagu tu. Lengah tangan tak apa. Band Satira tu lah main. Sekarang, bila dah lepas tu. Ya? Macam mana? Iron Maiden dengan band Satira tu lah ya. Itu memang spirit kita orang lah. Asyik. Mula-mula dengan Iron Maiden, lepas tu baru main Metallica sikit, main Judas Priest sikit. Masa tu Left Handed dah hot dah. Handed memang for me best band lah masa tu. Perfect. Samai, Arwah Samai. Sorry, nak tanya pasal Jose Thomas tadi tu kan? Bila main tu. Masa Jose Thomas tu boleh cerita sikit tak dia punya background, apa yang dia buat sebelum ni, sebelum jumpa dengan Satira? Jose actually Asian Beat punya gitaris. Line up dia masa tu dia yang main keyboard, Michael Berapan. Razak Rahman ada main dengan dia orang juga, tak silap saya. So dia orang ni memang Asian Beat ni memang Yamaha Music punya mascot lah. Memang apa pun dia orang lah dulu carry. Instrumen ke apa ke. Dia masa tu dia banyak dia terlibat dengan Sudirman punya production. Sudirman jingles, dia orang banyak buat jingles lah. Dia kurang on producing Malay album. Tapi yang album untuk production, producing ada jugalah, tapi taklah macam Datuk Nasir banyak produce. Yang produce saya ingat saya lagi produce Satira, Zodiac,
Ni Putra ni Putra tu Jesse Thomas juga produce. Tak ingat. Yang saya ingat 3 orang tu. Tapi the session memang banyak. Dia banyak session. Dia live show throughout Malaysia road tour. Session dengan backing artis Sheila Majid apa semua, tangan-tangan dia orang lah. Ya. Mula-mula memang kick off Sheila Majid dengan Surya Bukti, dengan Bukti Boys. Tapi dia dah expand semua. Yang saya tengok dia main salah satu dia dekat Yamaha Roadshow, Arwah Sudirman. Masa tu di Kedah. First time saya tengok show yang kira besar lah. Taklah besar macam sekarang show grand. Ini masa ni sudah ada pada kami yang duduk di Kedah sebelum pre-Satira lagi. Tak ada Satira lagi. Tak pernah datang KL lagi waktu tu. Tak pernah rasa bass drum depan muka lagi ni. Dengar bass drum main kat kampung aja. Speaker kecil-kecil aja. So that is the first time tengok speaker kiri kanan tingkat and sound super very good. Jose Thomas, JJ main drum, main bass. Michael Verapan keyboard. Louis tak silap saya main drum. JJ main bass. Oh JJ, wow, arwah Abang J main dengan orang dahsyat. Stage pun tak ada bumbung. Bila hujan taruh payung. Jadi main di bawah payung. And daripada konsep tu saya tengok very nice. Dia baik tapi dia selamba hujan tengah lebat. Memang number one entertainer. Gila. Jadi tak takut dia nak kena shot. Berani mati punya gitaris, musicians. Berani mati. So, bila itu memang the first show yang saya tengok, show yang grand lah. But masa tu kat Kedah was very straightforward. Time tu KL happening, KL juga hit lah apa masuk. Tapi kita kat sana kalau macam musim mengerat padi, dia orang buatlah stage tengah bendang tu, pakai tong drum. Nanti Mazwin ke siapa main lah menyanyi. Adalah 1 hari 2 hari punya occasion. Kadang pantai masuk main kat tengah bendang je. Bendang tengah kering kan. Kadang dia masuk lautan getah aja. Dia potong 2-3 pokok, taruh goyang pusing tu, ujung ada stage. Betul lah. Sama tu Ya. Abang pernah perform tak tempat-tempat macam tu? Kemudian ada kita sekali tu dia orang bila pantai dah masuk kampung. So kita band kampung, kalau tak dapat main mana boleh. Kena pergi jumpa Tokai Pantai. So pergi jumpa Tokai Pantai. Sembang-sembang. Okey, you mau main? Besok tak ada band main. You main. Kita pun main lah, entah lah kan. Yalah budak-budak macam tu. Ini band mana pula ni? Ini band kampung lah. Dengan Toki apa semua dulu lah. Oh, dengan Toki sekali? Toki actually satu kampung dengan saya. Kenal dia masa time tu juga? Saya dekat kampung lagi lah. Dia menyanyi je ke ataupun dia main alatan muzik juga? Masa tu dia menyanyi. Dia lebih ke menyanyi je. Jadi gitar dia boleh lah main. Tapi dia lebih ke menyanyi je. Itu baiklah, pampai. Kadang-kadang ada band datang. Kita pun pergi mencelah juga. Band dari Penang main. Oh, ni band mana ni? Oh, kita yalah budak-budak macam tu. Tapi happy je. Oh no. Kat sawah, dekat hutan getah. Saya di sana tak ada kelapa sawit, itu je lah. Kelapa sawit tak banyak. Jadi tak ada lah pengalaman kelapa sawit. Kelapa sawit pun baru kan, 90-an baru dia rapid. Ya, baru expensive tu. Jadi macam tu lah, lebih kurang kat kampung. And then bila dah main KL ni, bila main KL ni baru kan nampak cuci lah. What is happening dekat KL. Dari segi apa? Dari segi overall lah. Sebab kita dekat kampung, masa saya dekat kampung, saya adalah kawan-kawan lain yang main gitar juga. Tapi lebih kurang kita je lah. Satu hari saya nak pergi ke rumah sepupu saya. Saya lalu satu rumah. Satu jalan ni, ada satu rumah. Tiba-tiba ada satu mak rock duduk kat rumah saya.
Dekat rumah dia. Dekat rumah tu lah. Pasal dekat kampung, kalau dulu ada pun budak rambut panjang lepak burger. Jadi, kira geng-geng burger je lah. Yang ini Mamat ni lain sikit. So, dia duduk depan rumah, dia pegang gitar. Jadi, saya jalan-jalan, wow, ada satu Bak Rock ni. Bak Rock pegang gitar. Bak Rock pegang gitar ni kan. Boleh curi skill. Yeah. Jadi, bila dah lalu dah tengok dia, saya pun tegur lah. Wah, bang, gitar. Boleh tengok. Banyak jam dia dah duduk. So, yalah dia daripada Kelantan, tapi dia duduk KL. Kakak dia kahwin dengan orang Jitra. Itu yang dia timbul kat Jitra. Jadi bila dia main tu, saya tengok dia lain lah approach dia. Kita tak ada. Kita betul-betul dengar kaset je. Nak tengok video pun tak ada. Jadi dia yang ajak saya pentatonic scale. Saya dah boleh main scale tu, tapi saya tak tahu tu scale pentatonic. Kita dah ada pakai. So, dia yang confirm. So, dia confirmkan saya gini. Okey lah, dia duduk dengan dia 2 bulan juga. Lepas tu dia balik KL. So, saya pun okey lah bila dia dah balik KL, bila dia dah bagi saya ilmu pentatonic ni, yang saya pakai sampai hari ni, itulah yang saya terima-makan. Jadi, bila saya dah main, satu hari bila start session dekat KL ni, satu hari saya sudah pergi ke Beauty Boys. Pergi ke Beauty Boys, okey lah, kita pun main. Wah, masa tu dah dapat RM70, RM75 satu lagu. Satu lagu. Itu pun kalau orang nak bayar. Kalau orang tak bayar pun, main juga. Tolonglah, bagilah. Aku nak session, aku nak main. Pasal kita tak ada experience kan. Yalah, ada experience sebelum tu dengan Jose. Lepas tu selang berapa tahun nak dapat balik peluang tu. Orang nak iktiraf kita kan. Jadi masa dekat Beauty tu, saya dah mula kenal Iswau lah. Bila main tu, bukan main lagi tau. Wah, saya tengok ada satu brother kat ujung ni kan. Aku macam kenal brother ni. Tapi tak kenal kan. Dia pula duduk sengih-sengih. Lah kita pun tak tahu. Wah, yo lah solo, buat lawak lah, gelak besar lah apa semua kan. Dia besar je. Selang 2-3 hari, 4 hari kata tu. Last sekali baru saya macam kenal betul brother ni. Tanyalah Is kata, betul lah Jack. Aku saya teringat. Biarlah Sifu saya. Kalau saya duduk buat lawak ni. Sifu yang first basic dia kan. Yang ajar pentatonic skill tu. Yang belajar pentatonic skill tu. Ayo betul. Alamak brother. Sorry lah brother. Aku kena besar depan. Sembang bukan minum kan. Bos. Biasalah bos. Kawan pun tak ingat mu. Bila mula cakap macam ni baru kawan ingat. Kan? So, okey lah. Bila dah jumpa dia balik, lagi baru humble lah. Baru kenal lah apa tu sebenar humble. Uish. Sorry. Sebab, dia cool kan. Dia bagus. Dia ada studio semua. Complete. Sorry. Siapa Jeff ni? Jeff ni, dia orang ni geng-geng Desire. Kaum kerabat adik-beradik Desire. Saya pun tak tahu sure. Tapi yang saya dengar cerita lah. Saya ikut juga lah dia pergi studio dia pun semua. Desire masa back in the masa juara-juara rock. Battle the Band. Battle the Band. Betul juara-juara. Lepas tu juara rock May, Bermak, Desire, Crossfire semua tu. tak ada lagi. Crossfire pun tak ada lagi. Kemudian. Tapi Desire masa tu dia orang keluar dengan satu image yang bukan KL style, bukan JB style. Dia orang main style. Macam mana? Style Siam style. Dia orang nak pakai seluar jalur bang. Seluar jalur Steve Harris dia dah pakai. Tapi bukat. Tapi dia pakai bukat. Dia tak pakai tight fit. Wow. Saya tengok main masa papek. I ingat lagi exactly because itu first time I main KL dekat Planet Hollywood. First time. Jadi first time tengok betul-betul rock band dekat KL kan.
Jadi di saya was good itu dah kandid yang perfect itu yang perfect lah. Dia orang tengah fit masa tu. Every night main dekat Cathy's Lounge. Everything very good lah. Itulah lebih kurang dia punya step tu kan. Nak sampai ke next level tu susah lah. Because saya luar, saya tak ada kawan. Saya datang sini betul-betul hinggap dekat kompleks, dekat pertama kompleks. Banyak tips yang saya dapat dari situ. Daripada situ, kemudian saya jumpa YMC, Yem Sengkong, Yem BPR. Bila bang? A few years, 2-3 tahun lepas. 3-4 tahun lepas. Saya main bola dengan dia dulu tu. Ya? Saya main bola dengan dia dulu selalu. Yem Sengkong? YMC? BPR gitaris tu. First album. Okay. Banyak. Hurricane ni gitaris. So dia is one yang banyak ajar saya teknik. Masa tu sebelum tu saya adalah jumpa juga beberapa orang, tapi yang dengan dia saya rapat lah. Saya selalu di rumah dia. Masa tu BPR under Itu Production. First album dia. First album dia. So every weekend lah boleh kata saya memang pergi rumah dia. Kalau dia orang tak ada show, saya lepak dengan dia sampai last bus pukul 11. Orang kabut pergi bus stand Kelang, bawa balik Salam, balik Meru. Bujang-bujang kenapa tak kena balik awal-awal? Siapa lah macam tu nak kena balik awal? Itu juga kan soalan. Kita dah biasa kena balik ke rumah juga kan? Ada habit tu sikit lah. Habitual Dia banyak ajar saya. Ajar teknik Ajar teknik. Contoh macam mana tu? Apa benda teknik yang mustahak dia ajar tu? Tremolo arm. Tremolo teknik. Besides skill apa semua, picking apa semua. Tapi dia banyak bagi tahu on tremolo lah dekat saya. Dan speeding sikit, chord, especially sound. Sound pun dia banyak. Dia orang ni dulu punya style. Dia orang macam amplifier dulu tak macam sekarang digital. Jadi kita boleh set lagu nombor 1, program bank nombor 1. Lagu nombor 2, program bank nombor 2. Dulu habis je lagu, nak tukar lagu kena pusing dekat gadget. Kan kat amplifier ke kat gadget. And they can manage buat benda tu very fast. Masa during performance itself during performance tu nak tukar lagu tu dia dah pusing-pusing tu dah almost dah. And salah seorang yang Mangkida is very good in that particular teknik tu. Kalau main Mamsting dia jadi Mamsting, kalau dia main Scorpion dia jadi Scorpion. Kan? Jadi dia orang dia memang terror. Copy sound apa semua. Jadi baru saya start. Dan dia very good, dia very humble, dia respect Awang. Dia dah set ini gadget kan. Dia nanti panggil Awang dulu. Bang, tengok ni, set up okay ke? Macam tu. Pasal actually dalam BPR ada 3 orang Hurricane. Yem Sengkong, Yem Bai dengan drama. Awang dengan penyanyi dia yang ni lain. So dia orang 3 orang masuk. Kalau ikutkan dia orang lagi ramai. But prosedur tu yang saya respect. Masa tu kita dekat Panamaran lah. Kita susun gadget semua. Panggil Awang datang. Awang ke setting macam ni. Nampak lah. Itu yang saya learn pasal better je duduk diam je. Dia bercakap bila orang tanya, bila betul-betul kena bercakap, baru bercakap. Sebab ada juga certain masa dalam saya punya period jalan saya punya career. Sebelum saya nak betul-betul dapat kerja sebagai musician. Masa tu betul-betul learning process. Betul-betul masih duduk belajar, masih bersekolah dan masih main ni pun tak confirm lagi. Maksud
Kalau dia main tu, kalau katalah saya datang rumah Yim tengah main, saya tak akan main. Saya tengok je dia main. Saya akan bawa roti canai dengan kokok dan hil untuk dia. Saya tengok je. Dia main. Lepas tu dia bagi gitar kat saya. Amos kau pula main. Kita pun boleh main, tapi saja je tentong, tak nak main betul-betul. Sebab takut nanti dia tak nak main lagi depan kita. Ya, jadi sebab banyak benda nak korek kan. Jadi, every time bila lepak tu, saya mesti dapat at least satu benda. Sebab apa yang dia main tu, apa yang saya minat, apa yang kita minat kan. Lainan pula pada satu stage di masa saya dah start buat session, saya jumpa Arwah Suria Buti. Arwah Suria Buti jumpa Arwah Suria Buti. Sorry. Arwah Suria Buti pula bagi benda-benda yang lain. Main toker-toker sikit, main macam-macam. Salah satu benda yang dia uji saya kami produce Carol. Saya lupa masa tu saya punya session career baru nak start. Jadi saya main gitar dan saya tak silap saya. So Abang Suria kata, kau dah siap gitar guide, kau terus masuk semua. Saya kata, macam mana nak masukkan, drum pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia kata, ini ujian kau. Kau kena masukkan sebelum drum ada semua. Kau mesti habiskan kau punya part. Jadi kita pun Sifu dah cakap macam tu, buat jugalah. So without drum everything. Kau klik je? Dah siap semua. Baru drama masuk on top dia kan. Jadi itu yang mula first arrangement saya buat arrangement lah. Sebelum tu saya tak pernah buat arrangement. Itu dianggap sebagai arrangement. Yang tu tadi tu dianggap sebagai arrangement lah. Kira dia dah tahu kita boleh buat arrangement. Nak susun balik, edit balik muzik tu kan. Sebab yalah dah boleh main sikit-sikit. Naklah cuba step 2 pula. Wah, tak pandai mana lagi bang. Belum boleh confirm lagi kerja sendiri. Sendiri tu tak boleh nak kata, ni dah betul. Tak sampai lagi level tu. Masih lagi harap orang nak bagi tahu kan. So, Arwah Suria pun banyak saya tak sempat, kalau tak sempat, dia main laju sangat. Dia main cepat sangat sampai kita tak sempat cilok. Tak macam dengan game kita depan-depan dia tunjuk dia relax kan satu-satu. Ni dia pegang dah jadi dah. Kalau dia session tak sempat dia terror itu masa tu dia tak boleh buat lah. Kena Zaid Belantara. Kerja sekali. Nanti sekejap. You dulu kerja sekali dengan Buti Studio ke ataupun selalu datang ke sana aja? Dia kerja. Dia sama engineer kat situ. Tak. Abang sendiri apa? Datang you sendiri kerja situ ke apa? Itu lepak lah, tunggu lubang session. Lepak je lah. Zaid kerja. Lepak kat situ. Zaid kerja dengan dia. Jadi kalau ada apa, kan, jadi orang memang kerja kat situ. So dia, itu yang selalu lepak dengan Abang Suria. Zaid pun ada kat situ. That was 91 lah, itu Bang. 91 before 91 saya rasa. Before 91. Belum 91. 90.
To be exact, saya rasa semua. Kerja tadi. Ya. Satira rekod second album dengan proses. Satira dah second album. Second album Satira dengan di Buti Studio lah, di Buti Boy Studio. Ya. Recording di Buti Boys, mixing di King Studio. Kita produce sendiri 7 lagu. Bong produce 4 lagu. Bong bassist. Kenapa dia produce 4 lagu? Kenapa dia produce 4 lagu? Ini cerita sebab saya pun masa tu kita pun muda lagi. Baru nak belajar produce. Kita nak produce album orang tak bagi. Sebab kita tak ada track record. Kita cakap dengan recording company. Recording company kata okey lah, team untuk orang nak produce. Dan dia pun boleh bagi trust lah kan. Okay, you produce. Tapi 4 lagu mesti join nombor. Because benchmark untuk nak kena jaga quality tu. Sebab saya quality dia akan jadi pengadil. Kalau dia tak ada, saya macam kita orang suka buat benda yang kita nak eksperimen je lah. Jadi benda bila tak ada pengadil, yang kita ni nak buat macam ni, yang basis nak macam gitu, yang ini rajuk, yang ini kata dia bagus. Jadi okay, kau nak suka-suka, kau suka lah. Kau nak bergaduh, kau bergaduh lah. 4 lagu ni kau kena ikut sistem balik. Because masa tu recording company was very strict. Dia ada dia kehendak dia yang dia tak peduli. Dia tahu benda tu mesti bagi bisnes kan. Jadi bila dia boleh bagi kita produce tu, saya dah rasa amat seronok lah. Dan album tu terlalu eksperimental. Dia segerata tu second album. Nasib baiklah kita pun produce dengan Bong, so at least ada satu standard punya production lah. Maksud saya yang full skill spec yang recording company nak, yang RTM nak apa semua. Kita orang ni dengan lebih semua lalu lagu sampai 6 minit lebih. Iron Maiden lah konon. Jadi itu yang jadi kelam kabut sikit. But kita belajar banyak, sangat banyak. Dari segi apa? Dari segi teknikal. Teknikal penerbitan rakaman. Kalau kita tak duduk dalam bidang rakaman, baru tahu betul. Sebab masa first album kita ada producer yang confirmkan everything. Sound nak macam mana, nak kurang distortion ke apa, semua from producer. Confirmation semua dari producer. Bila kita buat sendiri, kita dengan sound engineer je. Kalau sound engineer tu suka bagi komen, kita dapatlah benda yang okey, pandangan-pandangan yang sangat bagus. Tapi kadang-kadang ada juga yang sound engineer yang okey dah tu, boleh jalan lah, dah boleh rekod lah. Kan, jadi iaitu yang proses banyak. Lepas second album tu baru saya betul-betul kick off saya punya session punya work. Sebelum tu biasa-biasa je. Sekarang ni kalau kita tengok, kalau you tengok balik album pertama tu, yang pertama tu, bila dengar balik album pertama, lepas tu dengar balik album kedua, what do you have to say? Apa perasaan sekarang ni dah 30 tahun lebih kan? Actually betul-betul saya cakap juga. Dulu kita buat macam mana best pun lagu yang main kat radio, lagu Cintaan tu lah. Jadi kita tak boleh nak buat apa tau. Kita dah buat lagu best ni, bencana kedamaian lah, itulah, inilah, diri tanpa jiwa, cerita pertemuan lah apa semua. Sekali
yang keluar yang itu juga. Maybe konsep radio station dulu macam tu. Target lagu hit je. Jadi bila lagu hit tu saja yang keluar, jadi orang tak nampak, orang tak perasan. Sekarang bila dah macam you buat balik expose semua benda-benda ni, ada lagi dating buat few member-member juga buat interview. Baru dia orang perasan our material tu yang tak di-expose tu. And very good comment yang kita dapat lah. Sampai ialah frust. Kita try buat macam-macam, tapi recording company hanya push lagu yang perlu. Radio station hanya main lagu-lagu yang itulah yang ditarget tu. And listener cuma dengar benda tu, lagu tu. And laki nasib baik masa tu orang masih beli kaset. Jadi those yang beli dia dapatlah dengar. Those yang tak beli dia dengar lagu yang dekat radio. So sekarang ni banyak yang dapat komen macam itu, yang expose kita punya second album. Set up sikit. So baru ada ada material macam ni. Satira dah main tahun 90-an muzik macam ni. Macam Dream Theater lah. Itu macam terkejut juga kan. Tak tinggi sangat kau ni. Aku masih biasa-biasa je ni kan. So, tapi alhamdulillah lah dia orang appreciate. And sekarang pula bila dah sampai macam sekarang, kita pula ada kebebasan untuk berkarya. Recording dah tak payah nak pergi studio besar-besar. Dah peluang pula jadi ke lain. Industri was down, very down. Ini je, these few weeks baru start balik. Baru orang kan ni ada yang dana yang keluar daripada KKM. So everybody about 900 orang, 1000 orang lebih juga yang involved di hiburan dari rumah. Barulah nampak busy sikit lah. Pergi kat studio member, okey lah, lepak lah sini, anak apa buat ayah, aku nak mix up, aku ada baru balik tau benda tu. Walaupun macam saya dengan company Adlin ni company. Adlin ya. Abang Ramli. Dia Abang Ramli. So dia buat satu konsep dipanggil face to face music. So maknanya face to face dalam net lah. Jadi masing-masing rekod dekat tempat masing-masing, tak boleh nak jam satu on stage dan combine nanti keluar macam orang buat sekarang. And very interesting, saya dapat main dengan Rosmaria Abdullah, bintang RTM dulu. Ya. Sekarang ni yang untuk hiburan dari rumah. Dia menyanyi lagu Awi, lagu Terima Kasih. So dia pun rock style dia bantai kan, memang Tina Turner punya style. So best. So and then kita involve dengan musician yang kita kenal tapi kita tak pernah buat kerja. Contoh? Jadi baguslah, shock lah. Saya untuk lagu Terima Kasih saya dengan Rusty Zaya, few musician. Lagu lain pula dengan Abang Tom, Bram, dengan selama ni tak pernah main dengan Tom Pernah main sekali dua kali. Sekali ke dua kali backing Datuk Nasir dinner. Datuk Nasir mana? Datuk Nasir. Oh ya. Datuk. Dengan arwah awak apa semua. Baru dapat jumpa balik lah, baru berbual. Kalau tidak kita macam lost track juga kan. Inilah baru nak start balik. Studio busy balik. So I just hope for me, yalah dah terselit sikit kan. Thanks to Cendana, it's very good program. Bukan nak campaign lah, tapi that's what it is. They deserve the mileage. Pasal kita baru ada sembang balik about music. Correct. Kalau tidak, kita sembang pasal music is alamak, apa nak jadi dengan music? How? Ini baru, apa yang dah siap lah?
Aku ni cik tu leceh lah. Jadi ada lah communication ni. Tidak tu, alamak, semua slow. This is good program. I hope memang all out lagi lah bagi time. Dia dapat main berapa lagu? Saya punya task, saya kena produce satu instrumental. Saya kena main lagu Terima Kasih, lagu tu. Bossa Nova. One dulu tu lagu One tu. Linda nyanyi tu. Lepas tu satu lagu lagi medley Zureda. Zureda apa lagu? Pelita tu ke apa? Dua lagu. Kemarin dengan apa satu lagi. Dia pun memang very good singer. Dia memang very popular kan. So saya rasa Sonok mean in a way satu boleh explore this type of recording style. People enjoying. Kalau tidak dulu people tak boleh enjoy ni. Tengok macam kita ni kan screen muka sebelah. Tapi sekarang orang dah boleh accept ada muka sebelah, ada 3-4 orang muka duduk kat tempat lain tapi keluar dalam satu video. And Sonok satu experience lain yang kami punya style. Wow. Kan? Sonok. Sebenarnya saya personally rasa glad to hear this. Glad kenapa? Ialah kita dah sampai satu peringkat usia kan. And yet macam mendengar abang cakap benda ni, and you are still experiencing pengalaman baru dalam era ini tu. You tidak terbatas kepada satu era yang dulu atau yang silam. You still growing and following kan. That is fantastic. That's good thing kan. I sampai bila? I actually sampai my time is I start betul-betul around 91. My peak is around 98. 95 tu memang tengah peak betul. 98 tu dia dah decline sikit lah pasal dah terlalu banyak session. Industry was okay lagi. Tapi sebab kita dah main banyak lagu sangat, jadi orang dah dengar berulang-ulang dan cari orang lain pula lah kan. 2000 was a very start decline habis. 2000 So 2000. So from year 2000 tu saya alih sikit, saya pergi ke events inside. Saya buat Nescafe punya roadshow. Saya mula beli barang sikit-sikit untuk live show. Jadi baru nak alih arah lah sebab session site, recording site dah tahun 2000 dah start sharing kan. Jadi dah tak mula down. 2002-2003 saya dapat roadshow dengan Nescafe. So kita buat throughout Malaysia 3 tahun juga. Starting from a very simple setup, lori 1 tan je. Sampailah saya dapat lori 1 tan pun sewa, pakai kabel single phase yang besar ni je. Sampailah saya dapat beli lori 3 tan, saya ada equipment, saya cabling pun semua besar-besar. Thanks to arwah Encik Ismail lah. This is the one yang expose saya dekat live show pula. Ismail ni siapa? So, Encik Ismail ni dia sponsorship manager dekat Nestle. I see. So dia handle banyak brand. One of the brand dia handle Nescafe lah. I see. So kita punya show masa tu masuk Kemaskar, masuk universiti, main kat kampung. Show first package budget kecil, very small budget. Aku segan nak cakap berapa budget, tapi sebab tak ada budget, kita kena main siap. So tak payah sewa lampu. La ilaha illallah. Kreatif. Kena kreatif. Kena adapt kena sesuaikan diri dengan keadaan. Sebab apa? Kalau dia bagi saya job besar, saya kena sewa buat barang orang.
So let's say lah saya dapat bajet tu RM5,000. Kalau saya sewa barang orang, saya kena bayar orang RM3,500. Jadi walaupun show tu saya dapat RM5,000, so daripada saya sewa barang orang, biar saya downscale tak apa. Jadi saya pakai barang saya. So instead of kan, so I pun boleh lah belajar juga. So daripada single phase punya sistem, pakai satu plug dekat rumah je. Amplifier tak ada kotak. Kadang kita overload lori satu tan tu sampai pancit-pancit. 2 kali pancit pun pernah. 2 kali pancit? 2 kali pancit. Pergi sampai Tanjung Malim pancit. Lepas Ipoh kan pancit lagi sekali. Nasib baik masa tu lori sewa. Jadi di tokek lori ni, dia ada lori lain turun daripada Alostar. Jadi sampai dekat highway tu, dia berhenti belah sana. Cross jalan, hantar spare tire. Wah, memang ngeri lah. Tapi yalah, masa tu kita muda lagi, kita excited. We can take the pleasure. Alhamdulillah lah. So sekarang saya rasa saya dah dengan lori-lori dengan peralatan umban bawah gaung kan. Betul kan. Jadi bila dah jadi dengan SKT ni saya banyak belajar. Masa tu saya jumpa apa Harry Khalifa. Saya jumpa dia masa tu dekat Kuala Kubu. So kita dah round rumah dia. Kan rumah dia. So last sekali kita bukan last sekali lah. One of the schedule tu sebab bajet kecil, kita tak boleh nak pergi jauh-jauh. So kita main dalam 100 to 150 km radius je lah. So one of the place Kuala Kubu, dia punya penolong DO kawan dekat ITM dulu. Kan. Jadi nak buat show dekat sana. Dia kata okey, bagilah band aku main. Kau budak-budak ni boleh main. Tengok. Aku okey lah. Orang nak main, orang nak join. Apa salah ni? Panggil lah dia pemain. First day saya tengok, very good. Saya nampak lah dia punya talent. So band tu masa tu mak dia menyanyi sekali, bapak dia pun menyanyi. Mak dia menyanyi sekali, bapak dia menyanyi sekali, bapak dia menyanyi sekali. Bapak dia menyanyi Hindustan, mak dia menyanyi lagu Cina ke something lah, saya pun dah lupa dah kan. Dia orang pun belum boy lagi lah masa tu. Memang yalah budak-budak lagi 18 ke berapa lah umur. Memang early days je lah. So bila dah saya tengok tu, saya pun saya cakap okey, budak ni boleh main. Saya ada studio. Jadi dengan Heaven Studio tu dah keluar a few band dah. Scan dah keluar masa tu, Switch Eye dah keluar, Ariel dah keluar. Jadi saya pun nak ambil band ni, nak buat projek lah. Saya makan kan, nak survive. So record material was very good. Lepas tu hantar nak pergi recording company. Biasalah case recording company dulu tak handsome, kau main lah macam mana terror pun kan. Kalau kau handsome tak payah main pun, tahu je gambar dah keluar je. That is our industry last time yang kill in the long run tau. Contoh macam itulah TV3 start miming, music start miming, lepas tu RTM pun miming aja. Tak payahlah, korang tak payah kabut lah, miming je. Jadi kita punya dia pun dah mula turun. Dan efek dia start tahun 2000 lah, dia nak mula balik, dapat musician yang okey balik, nak tukar balik semua. Lepas tu dah sekarang ni baru nampak ada start balik live. Baru at least ada challenge lah. Masa tu orang panggil band bergambar. Album dah siap, penyanyi je ada, gitaris ikut tape je. Begitu tengok tak, ni okey dia ni handsome. Macam tu Memang betul macam tu masa tu. Memang betul macam tu. Sebab kita masa tu memang tengah heavy lah session. Saya setelah Zulkif apa semua, expose saya, Syahri expose, Lalaga, Bell. Jadi
kita pun tak tahu band mana yang siapa yang kita rekod tajuk lagu pun kita tak tahu. Kita Rekod tahu kita tahu working title song number 1. Lagu siapa? Lagu Sadi Amri. Contoh. Album siapa artis tak tahu? Siapa artis pun tak tahu. Sama kes dengan Niki yang saya rekod ni. Niki Adila. Niki Adila. Niki Adila. Masa rekod kita pun tak tahu lagu tu Niki Adila punya. Kita tahu projek lagu Syahri, projek Elwai. Itu rekod di Malaysia ataupun di Indonesia? Di Malaysia. Laki rekod di Malaysia. Sebab? Because saya tak terikut dengan dia orang punya style. Sebab dia orang sana lain. Dia orang kalau musim Steve Vai, banyak kita ni semua jadi Steve Vai. Kalau musim Van Halen semua. Jadi saya tak ada nak berlumba dengan dia orang punya style. Itu yang jadi dalam album tu, 2 lagu tu yang Malaysia punya side ni is lain dia punya flow dia. Dia orang semua nak tapping. Technical sangat. Memang benda susah lah. Benda yang tengok dengar, wow, dahsyat kan. Tapi bila fikir balik. Sebab saya pun, semalam saya baru ada jumpa satu brother. Sama juga, dia tanya saya, kamu 10 lagu tu macam mana? Saya pun tak boleh nak cakap apa, tak tahu nak cakap apa. Pasal nak kata susah, tak susah pun. Benda-benda biasa je yang dimain tu. Leleh je. Kan? Tapi bila ditanya saya pun nak jawab balik, saya tak tahu apa nak jawab. Jadi saya kata kat dia, masa tu memang kita tengah fit, kita tengah kerja banyak. Jadi letak aja 2-3 kali try je dah okey. Kadang-kadang first try tu dah jadi dah. Kan, jadi macam rasa tak ada apa-apa pun. Tapi sekarang bila dia orang dah bertanya saya balik tu, saya cari balik. Oh yelah, adalah sedikit-sedikit yang mencuit hati dia orang. Some harmonik punya teknik yang dia orang tak sangka boleh ada kat situ. Jadi melodi speeding pun tak banyak, note semua just belai-belai je. Tapi itu satu appreciation yang saya sendiri pun tak sangka. Saya tak tahu betul lagu ni. Saya tahu daripada Indonesia. Pasal LY ambil lagu Syahri. Masa tu LY banyak projek Indonesia. Alhamdulillah lah. Orang sana pun ada komen, ada orang sana pun main-main juga solo tu. Saya pun juga ada suri yang main-main kan. Bagi komen juga, alhamdulillah. Segi main solo saya. Tapi yang dekat sini punya work lagi best lah. Banyak. So, bang, all together record gitar agaknya berapa lagu lah? Tak tahu lah nak kata ribu-ribu banyak sangat. Tapi ratus-ratus saya rasa adalah ratus-ratus. Saya boleh berbekalkan dengan, bukan kata modal lah, duit tu kerja-kerja tu dia rolling kan. Berbekalkan kepada benda daripada kerja muzik tu, saya boleh develop saya punya live sound punya company. Saya boleh buat benda lain. Sebab dia masa tu syok, masa tu 90s saya ada studio, jamming studio. Kat ni bang? Saya backing artis. Saya pun main band juga. Saya ambil job-job government, backing Kementerian Kewangan ke apa ke. Dan saya still young masa tu. Excited. Saya pula buat lagu-lagu karaoke. Saya copy balik music apa semua. Jadi semua lagu yang hot dekat Malaysia, saya memang main. Jadi bila saya pergi baking talent time ke apa ke, tak ada, bukanlah kata tak ada masalah. Dah tahulah jalan dia tu kan. Jadi karaoke pun very good industry. Pasal masa tu bila lagu banyak, masa tu tak silap saya sebulan ada 4 album release. So you just imagine lah, satu album 10 lagu. Ada 40 lagu untuk ramai musician yang ada ni nak perkosa kan. Dalam masa sebulan. Jadi kalau sebulan kita boleh dapat 10 lagu ke 15 lagu masa tu.
satu lagu dalam 300-400. Steady lah. Ya. Kan? Jadi, and environment was very good. Macam dekat King tu, 4 studio sekali operation. And then macam dekat Synchro Sound, sama juga studio banyak kan. Semua sungguh-sungguh punya. Keluar studio ni jumpa Samad. Masuk studio ni jumpa MBS. Masuk studio ni jumpa Abang Yazid pula kan. Jadi kadang-kadang sampai kita tak boleh main. Especially the first time tu lah kan. Tengah nak main masa ramai sangat First album tu saya tengah main, Arwah Samad masuk dekat belakang. Mula-mula main elok je. Tapi bila dia dah masuk, dah tak boleh main. Tersangkut-sangkut. Dia, Abang Ali, Arwah Ali. Ali. Hero. Kan? Bila dia masuk je dalam studio saya masa tu rekod studio paling lekeh 16 track. 16 track ni. Tak boleh main. Tapi dia orang bagi tahu kita balik, cakap, Mus, kau punya style. Kau jangan fikir kau nak main macam aku. Aku ada cara aku. Aku ada benda yang kau buat tu, aku bukan tak boleh buat. Tapi aku tak terlintas nak buat. Buat aku boleh buat. Lagu Mak Saleh baru boleh copy dia cakap. Tapi yang kau buat tu aku tak terlintas. Ada tarik ke sini, tekan tremolo, ibu jari ni ambil harmonik, tekan sikit. Lepas naik balik. Jadi saya pun okey. Ada jugalah orang perasan benda-benda yang kita duk yang sikit-sikit yang sikit tetapi itulah dia value dia tu. Note sama. Itulah note semua orang main. Kan? Tapi cara nak ambil position kat mana. Itu yang bagi saya balik semangat. Okay. I just do whatever I do. Whatever I am good in. Tak payah nak keluar kabut. Macam saya, I cannot play macam Mumsteen punya style. Arpeggios. Shred gila-gila ni. Tak boleh. I more to blues style. Rock and roll. Heavy metal yang ke blues bukan ke classical yang rental kan. Rental ni kan. Jadi itu yang buat aku just pasal je lah apa yang tu. Ni along the way tu yang sebenarnya banyak bila kita duduk. Contoh masa saya start orang kenal saya bila saya work dengan UK. Syahri Amri dengan Izhar. So second album tu 10 lagu saya main. Itu second album? Second album. First album saya tak tahu siapa, tapi second album tu start saya involve. Third album lepas tu saya dengan Mak Rafi. Dengan Rafi Suhu. Rafi lah. Cikgu. So this dan masa tu producer arranger Izhar. So dia memang smart. Dia tahu kalau dia suruh saya main apa yang Mak Rafi main, berpeluh, leleh-leleh, tak siap juga. Jadi Mak Rafi boleh main apa yang saya main kan, saya pun boleh lah. Tapi tak, kalau saya nak main contoh macam nylon string, gitar, flamenco style, kocok-kocok pakai tangan je kan. Jadi saya big kat situ. Tapi along the way tu, mau tak mau saya kena belajar juga. Apa yang datang, apa yang producer suruh kita buat, kita kena buat juga. Tak boleh pun buat juga lah. Itu yang saya kena dengan Zulkif. First job dia. Saya masa tu tengah biasa-biasa je. Kali dapat call. Mus, siapa ni? Ni Zul lah, Zulkif. Zulkif. Okay, itu dah. Wow. Ya bang. Kau free dah ni nak buat ni gitar apa semua. Boleh lah saya cakap. And then saya pergi saya punya first session dengan dia Teja punya album. Teja ke Ramlah Haram saya tak ingat. Jauh beza tu. Tapi dua tu lagu Syahri, produced by Zulkif. Masa tu Zulkif tengah hot
Black Rose. Black Rose. Lepas pada Black Rose ni. Jadi masa tu dipanggil saya start masuk recording pukul 12 tengah malam. Esok tu Raya Haji. Tapi sebab nak record ni pasal tak boleh lah raya ke apa ke kan. Kita tambah pula Zoki pula banyak benda yang saya nak cari pada dia. So kita record pukul 12 tu. Dia punya test saya hari tu, saya kena main akustik satu track sahaja. Itu test dia? Sekali sahaja. Tak boleh main banyak kali. Salah tak ada nak tampung-tampung. Jadi kena perfect that one take. First track tu je. Tak one take lah. Okay. Try to make one take tapi masa tu baru lagi, muda lagi. And then dengan Zulki you cannot play just a normal tong teng tengah yeah, of course lah kan. Jadi I pun nak kena challenge myself juga untuk nak kawan dengan dia, nak get involved lagi ya kan. So lagu tu kita pula saja gatai buat create benda pelik-pelik, dia pula suka. Okay, I want that one. 12 tengah hari besok baru keluar bang. Sembayang raya kali tu. Ya, follow. Pasal ya banyak teknik. Masa tu saya main mic, saya ingat dekat 6 biji, 7 biji. Kat sini mic, belakang tong ada mic, depannya ada mic, ada condenser mic vocal ada apa semua. So combine, dia record adalah few teknik dia sebab Zulki dia suka eksperimen. Dia dengan arwah Yusuf, Soundman, Hitmin dulu, dia orang memang kaki eksperimen. Saya pula baru nak belajar. Saya sukalah. Kita macam ni pun boleh. Lepas tu dengan dia ada few lagi lah record. Tapi yang banyaknya dengan Lalaga apa ni, Lastari. Album band Lastari tu. Skrip mata kau berubah, something like that. Jadi saya ni banyak lentok main solo. Those yang crazy punya work tu tak keluar. Tapi I'm glad lah kan. Betul apa? Nasib baiklah kita ada juga skill tu. Kalau tidak kita tak boleh nak chip in. Because gitaris dahsyat masa tu. Nan Gong, Syarul, Opi, satu lagi Fancy, Liri, Kidan, Samad, Aidit. Siapa? Aidit. Aidit. Banyaklah gitaris. Khalid Mubin. Nasib baik cuma kita ni hak yang geng pergi konsert. Hak geng main club. Hak yang geng session work, studio work. Jadi tak ada clash lah kan. Tapi fight bang. Kena praktis, kena cepat. Satu lagu 2 jam setengah. That is the maximum. The faster you do, the better. Lambat dan main beberapa track lah. Dia punya rhythm, dia punya solo, dia punya plucking ke, dia punya apa, insert dia tu panggil apa? Insert apa semualah. Apa yang at least pun 5 tracks lah. Kena buat. Dengan chord, dengan power chord. Semua tu dalam masa 2-3 jam tu? 2-3 jam tu. Kalau you spend more, orang tak panggil lah. Sudah budget sudah lari. Untung sudah kurang. Timing kan. Pasal dia orang very strict. Macam masuk, okay, hari ni drum habis. Kita ada 4 hari je untuk muzik. Hari kelima dah nak start vocal. Ataupun buat habis je muzik, break. Tunggu lirik pula apa semua kan. Jadi itu yang challenge tu. Memang kita musician pun masing-masing nak kena create pun sound. Masing-masing nak kena ada special. Masa terror sama-sama terror. Sama-sama terror. Terror sama-sama terror. Dia ni pun terror. Letak apa pun semua boleh main. Jadi high special tu yang tu. Dan saya syukurlah orang tegur-tegur bagi tahu tips.
originality. It's most important. Tak ada originality, cover siapa-siapa pun boleh cover. Tak. Pasal bila time nak buat sendiri, kalau you biasa cover je, you tak pernah, katalah solo tu satu round, you tak extend dia special version untuk develop, you nak jadi session tak lepas. Session ni sound, tone, choice of notes, perangai. Maksud? Tak nak komplain. Contoh macam saya pun, saya tak perfect. Kadang-kadang kita tulis chord lain, kita main lain. So, bila kita belajar dengan orang, just simple-simple. Kadang kita tulis salah. Bila kita main salah, kita tulis salah, orang yang main, kata contohlah orang lain, Ed tulis untuk saya. Ed tulis salah. Saya main. Ed yang pakai saya kerja ni. Saya main. Saya pula, apa ni kau tulis ni, salah ni, macam ni. Tentu marah kan. Main je lah, kau dah tahu salah kau diam je lah. Ni depan awek sebelah ni, kau nak komplain aku pula kan. So this minor thing, it's very important. Correct. Yes. Kita tahu je lah kan, orang dah panggil kita kerja, dia nak bayar kita 300-400. Dia buat salah, ambil pen, cover lah untuk dia. Cover untuk dia. Janganlah expose kan. Kalau kau expose kan, dia pun mengadang langsung. Besok dah tak panggil kau kerja dah. Miss lah. Miss. Betul. Kawan. Kalau kita tak berkawan, siapa nak panggil kau? Kalau kita ada kawan, kau terror lah macam mana pun. Aku nyampai tu, kakak besar. Belum apa lagi dah minta duit dah. Something like that lah kan. Ya. Sebab kita, muzik ni, orang seni orang sensitif. Kita very sensitif. Walaupun kita taji orang sebenarnya, kita taji tu kerana ada pasal. Because last time was different. Tak macam sekarang punya environment. Zaman Omar Taib dulu. Mati je bang. Jumpa, baik macam orang Melaka punya style lah. Lahanat, lahabau. Kau kau lah apa lah macam celaka kau. So dia orang bantai dulu. And that is how dia orang didik kita lah. Untuk buat masa ni, bila tadi cakap kan, orang terror keliling-keliling, semua terror. Dan untuk kita berada dalam kedudukan tu, untuk berada dalam kelompok tu, originality tu ialah mustahak kan. Your originality tu, ideas tu semua. And then walaupun masa tu muda, dalam peringkat usia saya berapa, 30-an kan, masih peak tu. Peak dalam kudrat kita, dalam idea kita. Jadi masa tu memang macam mana you letak your diri untuk berada di kancah tu dan ada kemahuan dan kesanggupan dan iltizam lah nak compete dengan orang ni semua. Macam mana you bawa diri tu? Macam cakap tadi lah, kita first memang kena ada kawan. Tak ada kawan, tak ada apa lah. Memang kena ada kawan. Pasal kita tak boleh nak salahkan macam setengah-setengah orang kata kelompok M. Nasir, kelompok ni, kelompok Lalaga, kelompok ni. That is because itulah gang dia. Macam saya dengan Nan, saya kenal juga dengan saya dengan Firdaus pun bagus. Jadi saya dengan Firdaus, kami pernah buat projek. Kalau saya tak bagi kerja dengan Firdaus pun macam mana nak bagi kerja dengan saya? Macam itulah kita punya lebih kurang. Jadi contoh macam dengan Izhar, dia dah panggil saya session. Bila saya dapat peluang produce ke apa ke, saya bagi juga dia buat arrangement. Balas budi balik atas apa yang dibantu saya. Sama dengan orang lain juga. And take. Lepas tu yang paling ni sekali, jangan banyak songeng tadi ya. Kalau kita punya time lah, orang bagi chat kat kita gelap besar.
bila cool sebab saya dengan Bong lama. Bila dia involve second album, lepas tu saya pun mula aktif. Dia pun ada panggil saya session kerja. Work dia banyak, dia very aktif. Satu hari saya panggil dia kerja pukul 2 pagi. Dan dia datang 2 pagi tu fresh macam pagi-pagi, macam tak ada apa-apa. Saya pun kata, wah, dahsyat dua ni. Dia lagi senior daripada saya. Bila dia masuk tu saya tanya lah dia dah, ni lagu keberapa? Dia kata, aku dah 4 lagu dekat King Studio dah. Dia cool, dia macam baru first song nak rekod. Jadi saya tanya lah dia, what's the secret? Dia kena korek, saya suka korek dulu. Masa tu baru saya tahu, oh, you have to relax, jangan kontrol. Apa yang nak buat stres kau bila pagi-pagi ni? Ngantuk, tak tidur lagi. Kata. Okey, mengantuk, bila-bila kau boleh tidur? Kau balik kan, kau habis kerja pukul 4 pagi kan, balik, beli nasi lemak, semayang subuh, makan, apa yang kau tidur lah, sampai pukul 3 petang, 4 petang, tak ada apa-apa. Sebab bila kita fikir nak tidur, jiwa, recording ni tak boleh ada, dia kalau ikut dia macam sebenarnya juga, dia tak boleh ada kacau. Bila ada kacau je, mulalah silap lah. Nak main yang lain, pergi main yang lain. Jadi duk teringat lah, mak nak balik ni, tak tidur lagi ni, besok pagi nak hantar orang rumah pergi kerja pula ni. So this thing yang kita nak kena control. Ini yang Bong beritahu. Cool, relax. Dah tangan, sebenarnya lagi banyak lagu dah buat, tangan lagi siap. Playing itu dah tak ada hal. Kita dah season masa tu kan. Yang teruk ni mental. Nak tahan tu kan, nak kita buat tu kan. Lepas tu kena accurate lah. You must check your job, your work. Tak ada orang nak check kita punya work. Orang check live sekali je, sedap tak sedap. Tapi in between tu sebab apa, saya bila recording ni, kalau dulu kita di tempat orang, ada sound engineer terror ni. Bila dia nak mix, nanti dia buka satu-satu. So bila dia buka 4 plucking, tengok. Malu lah. Kan? Jadi kita tak bawa. Jadi kita kena check benda tu bagi semua cantik tu. Kita kena make sure kita punya telinga ni dah, kita sendiri dengar dah rasa okey. Sikit dia cukup, tone dia keluar, feel dia mangin. Itu semua kena sampai. Kalau setakat balik asah lagi. Asah kuku kau lagi. Because playing is macam-macam style. Hak main laju, hak main slow, main relax, main melody, choice of note, melody, dia punya choice of note terus. Cantik. Kita tak sangka dia punya flow tu nak pergi ke situ. Dalam masa dia dengan Sriman punya album, saya sangat terpegun. Memang dahsyat. Choice of note. Pada saya, choice of note kena bagus, attitude, relax. Kerja tu kena emas. Solid. Setakat main nak lepas tu main cakap je kat mulut. Ini lebih kurang okey ni. Jalan lah. Kurang okey je ni. Itu yang sebenarnya kill. Itu yang kill kita. Sebab orang yang duduk kat sebelah kita ni, kita tak tahu siapa. Yang kita kenal producer pasal dia talk. Yang kita tak kenal tu rupanya executive producer. Dia je buat keluar duit. Anak dia yang nak menyanyi. Jadi kita duduk main cakap ni lepas je. So, this thing very important. Sebab saya dah kena. Saya belajar. Tanya apa pesanan untuk dia kan. Itu jangan. Mulut jangan terlepas. Dia terlepas dia dah datang balik. Orang yang kita kutuk tu pula bagi tahu kat kita kisah tu. Ya Allah. Daripada saya sampai tu, saya relax. Tak mahu ngebut kan. Ya, dia steady je lah. Lepas tu yang lain tu semua attitude, kena fresh ideas. Saya dah tak boleh dah. Sekarang ni, apa? 55. Tapi jiwa, spirit,
I'm still 17. Gila orang rumah pun pengang. Kadang-kadang dia dengar band member nak main tu dah kebut dah. Band member nak jam pukul 4 petang. Pukul 2.30 dah kebut dah. Jiwa tu. Bang, thank you so much lah bang. Thank you so much. Okay bang. Okay. Night. Assalamualaikum. Okay. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.